Hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang berkenaan dengan al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddits. Bab berkaitan dengan memastikan ilmu dan berita kepada orang yang ahli untuk memastikan berita dan ilmu itu benar. Yani at-ta'akkud, memastikan informasi yang didengar, khususnya bila mana berkaitan dengan ad-din, dengan masalah ilmu, hendaklah memastikan sumber beritanya itu daripada mana. As-sahabah ini yang bernama Dhimam, yang dihantar oleh Bani Sa'ad bin Bakar, mendengar tentang Rasulullah, tak pernah tengok muka Nabi. Mendengar tentang ajaran Rasulullah yang menyuruh orang salat, berpuasa dan juga zakat. Itu yang didengar. Berita sampai ke kampungnya tentang kenabian, kerasulan Rasulullah dan juga tentang ajaran Rasulullah. Maka keluar kampung atau penghuni kampung itu ingin memastikan berita agama yang datang kepada mereka itu benar atau tidak, maka dihantarkan satu orang namanya Dhimam, datang daripada kampungnya ke kota Madinah. Ketika sampai ke kota Madinah dan masuk ke masjid, setelah meletakkan ontanya di hadapan pintu masjid, diletakkan, diikat, kemudian masuk masjid dan bertanya, siapakah di antara kamu yang bernama Muhammad? Dalam hal ini Dhimam daripada ahli hadis yang mensyarahkan hadis ini menjelaskan tentang adakah Dhimam waktu itu beriman atau tidak. Disebabkan pertanyaannya itu adalah siapakah di antara kamu yang bernama Muhammad, tidak menyebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara memanggil Rasulullah adalah tidak boleh sama dengan memanggil kepada orang biasa, baik dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in ataupun siapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan panggilan kamu kepada Rasul ini sama kamu panggil satu dengan yang lain. Larangan memanggil kepada Rasulullah dengan namanya. Dhimam yang ketika itu datang dan memanggil, siapakah di antara kamu Muhammad? Yang tidak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini terdapat berbagai ahli hadis yang menjelaskan adakah dia beriman atau tidak, walaupun ramai daripada ahli hadis yang mengatakan kalau Dhimam ketika datang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi panggilannya kepada Rasulullah dengan sebutan Muhammad oleh kerana beliau tidak kenal wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah berasal daripada kampung Badui yang dikenal dengan orang yang agak sifatnya agak kasar bila mana berhadapan dengan orang yang berada di bandar. Maka dalam hal ini Nabi memahami sikap Dhimam yang walaupun dari segi adab dan sopan santunnya tidak menepati adab bertanya tentang Rasulullah dengan sebutan Muhammad, tetapi umpama sebagaimana layaknya seorang dokter itu bila mana ingin mengobati pesakit dengan lemah lembut walaupun pesakitnya bikin hal. Penyakit perangai pun juga guru ataupun ustaz ataupun syekh kalau menjumpai anak murid yang tidak sopan bertanyakan tentang masalah ilmu, maka jangan dihalau ataupun merasa dirinya terhina dengan tidak sopannya orang yang bertanya kepada tuan guru itu. Jadilah macam orang tua yang ingin bagi ubat, yang ubat itu mungkin pahit untuk anaknya yang sakit, agar supaya anak yang sakit itu boleh sembuh dengan minum ubat. Anak itu meragam, tak mau ke, dipujuk, nanti aku bawa kau pergi jalan ke. Apa tujuannya? Supaya minum dan dapatkan meminum ubat itu dan boleh kembali sembuh.
Demikian juga sikap Nabi SAW bila mana menghadapi orang yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Dan banyak kali baginda berhadapan dengan beberapa badui yang tidak sopan kepada Rasulullah, tapi dilayan oleh Nabi dengan baik. Nabi tengah berkhutbah, kemudian badui bangkit, putus khutbah Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Hari kiamat itu bila? Tak ada kena-mengena dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi terus putus kepada khutbah Rasulullah. Tanya, hari kiamat bila? Nabi tak jawab. Sambung balik Nabi. Selesai. Kemudian saya ingat hadis yang lalu kan? Ya, hadis yang minggu lepas kita bahaskan. Tak dijawab oleh Nabi. Dah selesai, baru siapa yang tanya tadi? Baru dijawab oleh Nabi SAW. Kita dah bahaskan hadis itu. Satu hari baginda Rasulullah SAW tengah salat. Kemudian ada orang yang bersin dalam salatnya, mengucapkan alhamdulillah. Dijawab oleh badui, yarhamukallah. Orang yang salat di belakang situ pun juga melihat kepada badui itu dengan pandangan yang lain macam, kerana bercakap di dalam salat. Maka badui itu pun mengatakan, kamu tengok-tengok aku pasal apa? As-sahabah pun tepuk kepada paha masing-masing, mengisyaratkan agar supaya badui itu tak bercakap ketika berada dalam salat. Selesai salat, ini yang meriwayatkan itu badui sendiri. Gal tanya Nabi, siapa tadi yang bercakap? Gal ana ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kata badui itu mengatakan, wallahi ma'an nafani. Gal dia tidak marah, aku tidak maki, aku tidak perli, aku tidak halau, aku tidak tunjukkan sikap menengking. Kata baginda Rasulullah, wahai saudara Arab, ini masjid adalah, ini salat adalah untuk seorang itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan juga berdoa. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Diajar oleh Nabi SAW. As-sahabah yang tepuk tangan pun juga ditegur juga oleh baginda Rasulullah. At-tasfiq itu tepuk tangan untuk perempuan, untuk laki-laki dengan at-tasbih. Dua-dua ditegur oleh Nabi SAW, tidak dengan cara yang kasar. Sebab tuan guru, syekh, ustaz adalah umpama dokter yang mengobati pesakit. Macam mana dokter mengobati pesakit zahir, tuan guru ataupun syekh ataupun guru ataupun muallim adalah mengobati penyakit perangai dan juga penyakit hati. Wahakadha, badui itu datang dengan cara yang tidak sopan, akan tetapi dilayan oleh Nabi SAW. Kata sahabat mengatakan, kamu nak tahu yang mana satu? Rasulullah Muhammad yang duduk sebelah sana itu. Dan digambarkan yang warna kulitnya itu putih kemerah-merahan, yakni mempunyai satu sifat tersendiri yang membezakan perawakan Nabi daripada para sahabat. Sehingga itu badui kalau pergi dalam masjid, dah terus akan tahu yang mana satu Rasulullah. Sebab perawakannya berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain daripada segi warna cerah kulitnya. Maka kata badui itu mengatakan, setelah bertanya Rasulullah, dipastikan balik, Ibn Abdul Muttalib, adakah kamu ini Muhammad bin Abdul Muttalib? Sepatutnya Muhammad bin siapa? Bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib. Tapi dibenarkan untuk menasabkan kepada datuknya bila mana kemasyhuran itu ada kepada datuknya. Abdul Muttalib dikenali sebagai seorang yang masyhur di kota Makkah. Cukup menjadi kemasyhurannya beliau yang menjadi sebab terjumpanya air Zam-Zam, disebabkan oleh kerana Abdul Muttalib, dan dikenal dengan sebagai Syekh Quraisy, yakni orang yang dituakan dan disanjung daripada orang-orang Quraisy. Oleh kerana nama baik Abdul Muttalib, keturunan daripada Abdul Muttalib, bila mana dinisbahkan kepada Abdul Muttalib, akan orang itu akan melihat keagungan, kemuliaan yang ada pada Abdul Muttalib. Badui itu pun bertanya juga, Ibn Abdul Muttalib? Kata baginda Rasulullah, saya dah jawab kepada kamu. Kemudian dia bertanya, saya akan bertanya kepada kamu soalan yang susah. Kamu jangan marah kepada saya bila mana saya bertanya kepada kamu.
Penyoal ini ingin bertanya satu soalan dengan sungguh-sungguh nakkan jawaban. Bukan soalan ingin mengusik, cari marah orang yang disoal. Oleh sebab itu dia bagi tahu, aku nak tanya satu soalan. Mungkin soalan ini akan mengganggu perasaan kamu. Please jangan marah kamu kepada aku. Karena aku betul-betul nak tahu jawaban. Yakni telus di dalam menyoal. Baru ditanya, kata baginda Rasulullah, tanya apa saja kamu nak. Dia beritahu, adakah aku bertanya kepadamu dengan nama Tuhanmu dan nama Tuhan orang-orang sebelum kamu? Adakah Allah yang mengutus kamu kepada seluruh umat manusia? Kata Nabi, ya betul. Anshuduka billah. Saya juga anshuduka. Anshuduka daripada kata nasyid. Orang bernasyid, ya kan? Nasyid apa? Qasidah apa? Ya kan? Nasyid daripada kata raf'us saut. Nasyid artinya raf'us saut, mengangkat suara. Orang dahulu bila mana ingin bertanya sesuatu dengan penting soalan itu dan supaya mendapatkan jawaban yang begitu jelas, maka akan bertanya, anshuduka billah, saya mengangkat suara dengan nama Allah, menginginkan jawaban daripada engkau. Yakni mengulang balik dengan sumpahan, ingin memastikan soalan dan jawaban yang daripada soalan itu benar-benar adalah akurat ataupun benar dan tidak ada yang samar-samar. Ditanya, adakah Allah yang menyuruh kamu untuk kami salat 5 waktu sehari semalam? Nabi menjawab, benar. Saya harus mengangkat suara bersumpah dengan nama Allah. Adakah Allah yang menyuruh kepada kamu untuk kami berpuasa bulan Ramadan? Nabi jawab, benar. Ditanya balik, saya bersumpah dengan nama Allah. Berapa sumpah? 1, 2, 3. Saya bersumpah dengan nama Allah. Adakah Allah yang memerintahkan kamu mengambil harta zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin? Nabi menjawab, betul. Kemudian Dhimam itu mengatakan, saya beriman kepada ajaran yang kamu datang dengannya dan saya adalah merupakan utusan kepada orang kampung saya. Saya akan sampaikan kepada mereka apa yang saya dengar sekarang ini daripada kamu. Datangnya kepada Rasulullah nak memastikan informasi yang didengar tentang agama betul datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari adalah di dalam bab orang mesti memastikan berita tentang agama itu benar daripada sumber yang otentik, daripada sumber yang sahih, bukan daripada WhatsApp, bukan daripada Facebook, bukan daripada Twitter, bukan daripada apa-apa berita yang orang sekarang tidak punya neraca nak menimbang apa berita yang dengar terus sebarkan terus. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan masalah agama. Bila mana di dalam informasi saja, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bima yasma'. Cukup seseorang itu akan dikatakan berdusta bila mana bercakap apa saja yang dia dengar tanpa memastikan apa yang didengar. Itu sudah bahagian daripada dusta. Kalau semua berita yang kita dengar itu, yang kita tak tahu kepastiannya, kita sebarkan, itu bahagian daripada dusta. Lebih berbahaya lagi kalau yang didengar adalah berkenaan dengan masalah-masalah agama yang dia tak tahu, dia sebarkan sahaja. Fatwa ke, apa ke, fulan cakap tentang satu masalah dalam agama, disebarkan ke, yang kita tidak tahu sejauh mana kebenaran apa yang disampaikan oleh dalam masalah agama tersebut. Dalam ahli hadis, orang-orang yang dia belajar ilmu hadis adalah amat penting bagi mereka untuk memastikan sumber hadis itu benar atau tidak. Ini dalam ilmu hadis ada namanya munawalah. Apakah munawalah? Orang yang dia contohnya kalau ada kitab Muwatta, contohlah, atau kitab Al-Bukhari ini. Bila mana di zaman Al-Imam Al-Bukhari masih hidup, ada orang datang kepada Imam Al-Bukhari lalu membawa kitab Sahih Al-Bukhari, lalu Imam Bukhari menyerahkan kitabnya kepada orang itu untuk dia menyampaikan ilmu yang ada ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Orang yang menyampaikan itu dengan menerima kitab daripada Imam Bukhari,
namanya ini izin menyampaikan ilmu melalui munawalah. Munawalah diserahkan kitab yang sudah termaktub di situ ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Ini namanya munawalah. Ada istilah orang menyampaikan ilmu, namanya al-qiraah. Apakah al-qiraah? Saya baca umpamanya hadis ini di hadapan siapa? Di hadapan guru atau anak murid al-Imam Al-Bukhari, membaca hadis Bukhari di hadapan Imam Bukhari, lalu lepas tu disampaikan kepada orang lain. Maka ini dia menyampaikan ilmu daripada Imam Bukhari setelah dibaca kitab Imam Bukhari di hadapan Imam Bukhari. Oleh sebab itu dalam cara penyampaian mereka ahli hadis terkadang mengatakan haddatsani, berbicara kepada saya, yakni seorang, saya diajak berbicara kepada daripada orang ahli hadis. Dia bercakap dengan saya seorang. Maka dia kata haddatsani, bercakap kepada saya fulan. Fulan diajak bercakap kepada yang sebelumnya, Syekh fulan dan seterusnya. Kalau ketika itu saya lebih daripada satu orang, saya dan teman saya, ada tuan guru yang bercakap kepada 2 orang atau 3 orang, saya akan mengatakan haddatsana, bercakap kepada kami, sebab ada lebih daripada satu orang. Kalau ada orang baca, saya hadir saja. Yang baca kitab orang lain di hadapan tuan guru, saya yang dengar ketika menceritakan kepada orang lain, saya kata akhbarana, sampai berita kepada kami, yakni daripada kitab yang dibaca daripada tuan guru yang baca orang lain. Kesemua ini dalam ilmu hadis diceritakan oleh mereka supaya mereka berhati-hati, bukan dalam penyampaian ilmunya, cara dapat ilmu untuk disampaikan mereka berhati-hati. Oleh sebab itu bukan mudah untuk nak menyampaikan ilmu, khususnya berkaitan dengan masalah agama, karena ini adalah merupakan penentu antara hak dan juga batil ataupun ma'ruf dan juga al-munkar. Falhasil di sini al-Imam Al-Bukhari adalah menceritakan tentang pentingnya seseorang itu memastikan ilmu yang didapat sebelum disampaikan kepada orang lain, seperti mana cerita daripada Dhimam yang mendengar tentang informasi agama Islam, memastikan terlebih dahulu, disampaikan dulu kepada Rasulullah, benarkah kamu Rasul? Dia mengatakan, ya. Benarkah kamu suruh kami solat 5 waktu, puasa Ramadan dan juga zakat? Nabi menjawab, ya. Kemudian mengatakan, oke, kalau begitu saya balik kampung, saya akan sampaikan kepada orang kampung saya apa yang saya dengar daripada kamu. Faham tuh? Maka dalam hal ini pentingnya seseorang memastikan berita, khususnya berkaitan dengan masalah ad-din. Kata siapa namanya, Dhimam Ibnu Tha'labah mengatakan, apa yang saya dengar daripada engkau wahai Rasulullah saat ini, aku sampaikan sebiji macam mana aku dengar, tak dikurangkan hurufnya walaupun satu huruf. Macam mana aku dengar, itu juga disampaikan oleh Dhimam Ibn Tha'labah kepada masyarakat di kampungnya, yang pada akhirnya masyarakat di kampungnya adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika Dhimam itu pergi, kata baginda Rasulullah SAW, la in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau dia betul percaya dan beriman dan amalkan apa yang aku bagi tahu tadi, salat, puasa, zakat, pasti masuk syurga satu kampung. Faham tuh? Kenapa tak disebut haji di sini? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Di sini sebutkan ada berapa? Ada 3. Salat, puasa dan zakat. Syahadah memang dia sudah dikatakan beriman. Adapun haji tak disebutkan oleh kerana ibadah haji adalah cukup masyhur, karena ianya adalah merupakan ibadah yang sudah ada daripada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja praktikalnya yang dibenarkan oleh Rasulullah atau diperluruskan dan diperbetulkan oleh Nabi SAW. Gerak.